Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan fiqh. Dan kita alhamdulillah pada minggu lalu telah sampai kepada tajuk berkenaan kitab nikah, itu berkenaan dengan tajuk akhir, iaitu tentang iddah. So, kita habis tentang iddah. Kita kata wanita ni kalau diceraikan atau kematian suami, maka dia ada iddah yang khas untuk dia. Ya, kalau dia kata orang tu apa mengandung saja, satu je bentuk dia, tak ada masalah. Dia apa keadaan sekalipun, mati suami ke ataupun diceraikan ke atau apa benda sekali, dia beranak saja, habislah iddah dia. Tapi kalau sekiranya wanita berkenaan adalah yang tidak ada sebarang haid, ataupun yang ada haid, maka dia ada persoalan lain. Contoh kalau yang ada haid dikira dengan haid dia 3 kali atau suci 3 kali, ataupun yang perempuan yang dikira sebagai tak ada haid ataupun telah putus haid, dikira dengan 3 bulan. Okey, itu kalau dia kata yang merdeka. Yang tak merdeka 2 kali, 2 bulan 2 bulan, ataupun yang kita kata dalam masa yang sama kita kata tentang persoalan mereka punya keadaan kematian pula 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau untuk wanita yang hamba lain pula. Okey. Jadi kita bincangkan alhamdulillah benda tersebut, dan kita kata memang perceraian itu bukan benda diminta, tapi kalau berlaku maka itulah kaedah yang ada dalam Islam. So, maksud dia seorang tu kena jaga benda berkenaan. Pasal iddah itu ada di antara perkara yang Allah Taala perintahkan Nabi supaya bilang atau kiralah iddah tersebut. Bukannya biarkan macam tu saja. Okay, pasal bahkan dah sebut ada banyak perkara penting yang ada kat situ. Dan kemudian kita bincang itu berkenaan dengan orang-orang yang dalam keadaan kematian suami, mestilah mereka ni menjaga 2 perkara. Pertama, jangan berhias, bercantik diri untuk 4 bulan 10 hari. Kemudian jangan juga mereka keluar merayau-rayau tanpa sebarang sebab yang munasabah. Nak menghappy-happykan diri, pergi Hawaii ke, kan tak boleh. Kan pergi Eropah ke, tak boleh. Kan 4 bulan 10 hari, lepas tu apa benda dia buat untuk diri dia, untuk dapat tawaran kahwin lagi ke dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi sebelum itu, sebagai penghormatan bagi suami yang meninggal, maka dia perlu jaga 4 bulan 10 hari. Jangan ada sebarang celak, berinai, berapa sekalipun. Okay? Bahkan mengelakkan pergaulan yang banyak dengan manusia orang lain. Jaga diri. Okay? Dan masa sekarang kita jadi anak, kita jaga mak kita punya hak ni. Tajuk ni kena jaga. Ya. Andai kata kita tak tahu kematian dia kan, kemudian tu macam suami dah meninggal, kita dah nak untuk pergi umrah, dah fix dia hari dia kan. So macam mana kita nak teruskan ke? Jangan teruskan. Jangan teruskan. Mana kita kata benda tu batalkan lah. Begitu tak batal, dia tanggung tukar tarikh. Tukar tarikh. Sampai tarikh. Iya. Syarikat travel agency pun takkan makan buta-buta yang tu. Jahat-jahat ada jahat, tapi tak ada makan buta-buta. Macam one spade hangus, dia kata. Tak ada buat macam tu. Kalau ada orang macam tu, panggil saya. Jadi tak seronok lah kan. Benda tadi kita kata ada kadar dia. So elakkan anything lah concerning macam tu. Hatta haji sekalipun, kerana benda tersebut kita kata walaupun wajib, tapi dia sini ada perintah, ada larangan. Dahulukan larangan. Dia 2 perkara. Jangan keluar rumah nak buat benda ni. Yang ini kita digalakkan, yang ini dilarang kita buat. Dahulukan larangan. Jangan dahulukan perintah. Bila ada datang 2 perkara, satu larangan, satu perintah. Ini kaedah dalam usul fiqh. Dahulukan larangan. Pasal bila kan Nabi kata, idza amartukum bi syai'in, bila aku perintahkan kamu buat satu perkara, fa'tuhu mastata'tum, buatlah ia sedaya upaya kamu. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu, bila aku larang kamu satu perkara, jangan tinggalkanlah terus, berhentilah. Dia bukan perlahan-perlahan. Tak, kalau nak kata buat kebaikan, mungkin kita perlahan-perlahan. Kan tak mampu sekian macam ni, tak mampu macam ni. Kita kata the urge untuk buat benda berkenaan digalakkan, tapi kalau tak mampu, dia ikut keadaan masing-masing. Tapi dalam masalah larangan, shut off terus. Dia bukan sikit je, bukan sebotol arak, cuma seteguk saja. Kan? Dia tak ada reduce consumption, tak ada, dia stop terus. Dia kata macam buat kebaikan, tak boleh solat malam 8 rakaat, tak boleh baca surah panjang, macam surah pendek dah.
Nampak tak? Dia opposite. Jadi macam tu masalah tadi, umrah atau haji itu adalah suruhan, tapi jangan keluar rumah tu larangan. So dahulukan larangan ke atas suruhan. Faham Baik. Kita bincangkan, alhamdulillah. Okey, baik. Hari ni kita sambung tajuk baru. Tajuk penting yang masyarakat kita benda ni berlaku juga, tapi kadang tak perasan. Baik, sambung muka surat yang ke 186. Mi'ah Sita wa Samanin. Baik. Faslun, fasal. Wa idza arda'atil mar'atu bila baniha waladan sara radi'u waladaha bi syartain. Wa idza, dan apabila arda'atil mar'atu, menyusukan seorang wanita, bila baniha, dengan susunya, waladan, seorang anak. Apabila seorang wanita menyusukan dengan susu dia seorang anak, sara radi', akan jadilah anak yang menyusu itu waladaha, anaknya. Mana anak yang disusukan tadi, infant yang disusukan akan jadi anak dia. Bisyartain, dengan dua syarat. Dan dimasukkan dengan masalah jadi anak dia itu, maksud dia adalah dia akan, anak tadi tak dikahwin dengan dia, budak kecil tadi tak boleh kahwin dia, anak dia dengan budak tadi pun tak boleh kahwin. Mana budak tu jadi dia hukum masalah mahram macam anak dia sendiri. Okey? Mahram tu dia antara yang menyusul dengan adik-adik dia. Sama. Nanti kita baca. Macam ni jadi kes nanti ada seorang lelaki, Aisyah radhiyallahu anha, lelaki tu datang nak jumpa Aisyah, Aisyah tak bagi masuk. Tapi lelaki itu adalah abang ke adik kepada bapa susu Aisyah. Isteri kepada seorang lelaki ni menyusukan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bapa susu Aisyah tu ada adik-beradik. Adik-beradik dia tadi kira bapa saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Mana dia jadi dia kata macam dalam hadis Nabi kata, yuhram min ar-radha'ati ma yuhram min an-nasab. Diharamkan daripada sebab penyusuan apa diharamkan dengan keturunan. Apa benda haram dengan keturunan semua akan jadi haram dalam penyusuan. Maksud dia kalau mak susu kita, adik-beradik dia, bapa dia, mak dia, semua sekali kan, semua sekali, anak dia sendiri, cucu dia, semua terjadi macam kita punya anak jugalah. Jadi macam mak kita punya anak, mak kita punya kakak, mak kita punya abang, semua sekali jadi macam tu. Okey, tuan faham Dah bahkan suami tu suami dia pun sama juga, itu bapa susu. Bapa susu kita ada bapa kita. Okey. Jadi dia kata tapi bisyartai, dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Bukannya macam tu saja, tapi dengan dua syarat. Ahaduhuma, salah satu di antara dua syarat tadi adalah an yakuna lahu duna haulain. An yakuna lahu duna haulain, bahawa ada dapat untuk anak berkenaan, an yakuna, bahawa adalah lahu untuk bayi berkenaan, budak berkenaan, haulain, 2 tahun. Maksudnya umur dia 2 tahun. Kenapa? Tengok nanti ke bawah Bukhari. Footnote nombor 1. Hadis Bukhari, hadis nombor 4814. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha rajulun. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, wa 'indaha rajulun, dan ketika itu di sisi Aisyah ada seorang lelaki. Faka'annahu taghayyara wajhuhu. Faka'annahu, maka seolah-olah baginda SAW taghayyara wajhuhu, berubah wajah baginda SAW. Ka'annahu kariha dhalika, seolah-olah baginda SAW bencikan, tak sukakan perkara berkenaan. Nabi tengok itu macam masuk tu wajah Nabi berubah. Lalu faqalat, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, innahu akhi, dia adalah adik-beradikku. Mana adik-beradik lakiku, adik-beradik laki, saudaraku. Okey. Faqala, lalu baginda sallallahu bersabda, unzurna man ikhwanukunna, lihatlah wahai golongan wanita, siapakah saudara-saudara kamu, siapakah saudara-saudara kamu. Innamar radha'atu minal maja'ati, innamar radha'atu minal maja'ati, mana penyusuan itu hanyalah itu yang boleh menjadikan haramnya seorang tersebut kepada kita dari segi perkahwinan, halal dia untuk dua sekalian kita tanpa sebarang batasan. Kalau opposite sexes, maksud dia laki perempuan lelaki, hanyalah minar maja'ati, daripada kelaparan, bukannya daripada sebab satu kali hisap, 2 kali hisap, tak edit. Maksudnya itu memang betul-betul kena, memang budak tu kena kenyang. Bagaimana penyusuan tu, penyusuan yang komplit, bukannya hanya sekali, bahkan 5 kali komplit. 5 kali komplit. Itu yang kita kata benda ni kena berlaku dengan bentuk berkenaan. Maksudnya penyusuan tu berlaku
Budak tu minum, masuk minum. Tadi bukan minum sampai tidur tak. Dia minum-minum berhenti. Lepas tu minum pula. Terberhenti. Okay. Ni kan budak-budak kan macam tu kan. Nanti dia nyusul balik. Okey, 5 kali macam tu. That is the 5 time yang kita masukkan. Bukannya maksud dia 5 kali tu, satu hari tu dia kenyang, 5 hari. Kena hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tak. Faham tak? Dia maksud dia 5 kali kenyang, minum, kemudian dia berhenti. Dia tengok kiri, tengok kanan, tak ada benda. Lepas tu minum pula. Okey, yang itu first time kira satu. The second, 2. Lepas tu dia berhenti pula. 3 kali ketiga. Maksud dia itu yang dia pause tu kira kosong. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 kali dia berhenti, 5 kali lah. Itu maksud dia. Ni jangan salah faham pula, ingat 5 kali kenyang tu macam ni. Bukan kenyang dia ustaz. Kadang-kadang kan kita ada orang ajak pergi jalan-jalan, tinggalkan tak kenyang lagi. Tak kira ke tak? Actually 5 time tu maksud dia bila budak tu berhenti menyusul sendiri. So jadi bila dia kata itu, Nabi kata pada ayat dia, sebab kita lihat macam mana berlakunya pada zaman orang Arab zaman dahulu, penyusuan tu actually benda biasa. Mana orang menyusukan anak orang ni, orang menyusukan anak orang ni, dan bahkan jadi adik-beradik dengan sebab itu je. Dan ini benda ni kena jaga betul-betul Kerana masyarakat kita, orang Melayu kita ni kadang-kadang ada setengah-setengah negeri, tempat dia orang tak tahu, dia tak jaga bab ni. Dia sibuk jaga bab satu lagi. Contoh macam anak sepupu dia, itu anak dia sendiri. Padahal anak sepupu dia tu boleh kahwin dengan dia. Kan? Anak sepupu dia, cucu saudara dia, yang cucu cucu maksud dia gila, mana anak sepupu dia boleh kahwin. Adik-beradik kita boleh kahwin. Kita boleh kahwin anak saudara kita, tapi sepupu kita punya cucu, sepupu kita punya anak, itu benda tadi putus, tahu tak? Pasal kita dengan sepupu boleh kahwin. Cousin ni nephew ni sepeda dia kan. Macam ni cousin kan. Cousin girl ada cousin jantan betina. Apa? Ada. Dia cousin tu maksud dia tak kira lagi perempuan kan. Okey, memang boleh kahwin. So kadang-kadang ada setengah negeri dia anggap macam tu macam adik-beradik. Salah. Jadi banyak kes, ada kes yang kelakar. Jadi ada orang kata, "Ini macam adik-beradik takkan nak kahwin." Walau tak nak kahwin pun tak boleh. Kan kadang-kadang ada mak saudara sepupu ajak anak saudara sepupu tinggal rumah, bayar umur lebih kurang. Lepas tu kemudian lepak rumah. Kerana apa? Ini kira satu orang dengan mak budak-budak tu adalah sepupu. Anak orang tu adalah anak saudara sepupu dia. Tapi bayar sepupu sebaya. Lepas tu sebut apa jadi macam dibenarkan. Mana boleh? Haram. Yang itu kena jaga bab ni. Pasal ada setengah negeri saya perhatikan diorang kata cousin ni tak boleh kahwin. Cousin tak boleh kahwin. Betul, anak cousin pun tak ada masalah. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri, Ali bin Abi Talib cousin dia. Anak Rasulullah, anak saudara kepada cousin Ali. Ali kahwin dengan Fatimah, halal. Maka dengan sebab itu janganlah gatal-gatal kata tak apa. Faham tak? Kalau dalam Islam benda-benda tu berlaku maksud dia berlaku bahawa para sahabat berkahwin macam tu, so kita kata kita kena terima. Bila Nabi tak benarkan, jangan buat. Jangan sekali. Tapi bab penyusuan ni, yes. Ni siapa? Anak susu saya. Ni siapa? Adik susu saya. Ni siapa? Abang susu saya. Tak ada masalah. Kalau dia kata bukan, jangan buat. Jangan kita kata title just sepupu. Macam adik-beradik je, takkan nak kahwin adik-beradik. Tak, adik-beradik tu adik-beradik betul je. Adik-beradik betul, adik-beradik sepupu. Yang ini tak haram kahwin. Yang tak haram kahwin, jangan buat pasal jalan-jalan naik motor sama-sama ke. Kan? Kecil kat kampung biasa macam tu. Kan? Hantar je adik-adik kau pergi ngaji, duduk belakang, perlu abang sepupu. Tak boleh, haram. Faham tak? Jadi faham macam tu konsep dia pun faham. Jangan salah faham. Nanti kan saya silap benda ni. So, tapi penyusuan tadi kalau penyusuan tadi completely haram. Betul. Macam mana anak beranak kita sendiri, macam mana adik-beradik kita yang betul, mak kita yang betul, abang kita yang betul, macam tu. Betul-betul. Completely. Tapi macam Nabi kata, innamar radha'ah itu hanyalah minal maja'ati, daripada sebab apa? Kelaparan. Itu bagi bayi lah. Okay. Tuharrimur radha'atu, mengharamkan penyusuan itu, idza kanat fi zamanil ladzi yaju' fil insan li faqdiha. Apabila pada waktu, idza kanat, apabila ia adalah pada waktu, fi zaman, pada waktu, alladzi yang yaju' fil insan, menjadi lapar padanya seorang insan, li faqdiha, kerana tak ada susu. Tempoh tu sekejap je. Lepas budak tu dah besar sikit, dia tak ada dah bergantung dengan susu. Contoh macam budak yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak ada susu pun, dia sengih je, tak ada masalah. Dan dia ada Milo. Kan ada Milo, ada sekian, ada coklat, tak kisah. Kan dia tak lapar, tak kebuluh pun. Tapi kalau dia kata tempoh tu awal tadi, bayi
bahkan sebelum 2 tahun biasanya dia tak ada lagi gigi. Ni nak pandai tengok budak tu boleh makan ke tidak. Tengok gigi dia ada tak. Bila gigi dah mula tumbuh, maksud dia Allah Ta'ala benarkan dia makan benda. Kalau dia kata tak keluar gigi lagi, jangan sumbat apa-apa. Tengah-tengah gusi pun tak ada gigi, kita sumbat. Bagi pulut lah. Itu nama dia tak bijak nama dia. Jangan buat panggil tak sunnah macam tu. Okey. Jadi maksud dia bila selagi mana tempoh berkenaan, bayi tadi hanya bergantung susu aje. Dan tempoh berkenaan adalah bawah 2 tahun. Mana akan kenyang kan, mana menjadi lapar. Mana tempoh yang dimaksudkan adalah tempoh di mana seorang manusia tadi, seorang insan tadi menjadi kelaparan faqdiha kerana tak adanya susu. Wa yashba'u biha, dan dia kenyang hanya dengan susu. Kalau bagi benda lain tak akan kenyang. Benda ni sebenarnya kalau kita ikutkan memang manusia macam tu, macam kita orang Melayu kita kenyang dengan nasi. Bagi makan roti, dia kebuluh. Betul tak? Bagi makan roti, nak try boleh. Start besok, jangan makan nasi. Try makan roti Kan apa kalau ikutkan apa roti gardenia tu kata 3 keping segelas susu. Ya. Karbohidrat daripada nasi. Tapi kita dah lantak sebuku roti kadang. Masalah juga tu. Jadi baca bismillah dah, fikir tak kena kenyang. Anyway, maksud dia roti tadi, kita makan walaupun dia lagi tinggi karbohidrat berbanding dengan nasi, tetapi anda makan tak kenyang. Orang Arab kita bawa ke Malaysia, bagi makan nasi je. Tak ada kebuluh ni. Aku tak boleh makan. Dia tak boleh. Dia manusia biasa ni. Jadi bayi ketika umur dia bawah daripada 2 tahun, memang dia hanya kenyang dengan susu, dia lapar kerana susu. Itu tempoh dia. Tu Nabi kata innamar radha'atu minal maja'ah. Dia sebab kelaparan. Maksud dia yang di mana manusia tu hanya akan bergantung susu saja. Wa hadza la yakunu illa fis saghir. Wa hadza, dan ini la yakunu tak terjadi illa melainkan lis-saghir, bagi bayi yang kecil. Kerana dia ada budak-budak yang dewasa, kanak-kanak sebagainya tidak bergantung susu sepenuhnya. Bahkan tak ada susu pun dia sengih. Bahkan nak bagi minum susu tu macam bunuh diri. Kau minum, tak suka kan. Dia tak nak minum. So konsep dia, maksud dia bawah daripada umur berkenaan. Yang ketika umur dia kata tak bagi susu dia lapar, bagi susu dia kenyang. Itulah umur yang dikatakan sebagai umur untuk orang tu dikatakan penyusuan dikira pakai. Itu syarat pertama maksud dia. Warawat Tirmidzi, telah meriwayatkan Imam Tirmidzi hadis nombor 1152. Telah meriwayatkan Imam Tirmidzi hadis nombor 1152. An Ummu Salamata, an Ummi Salamata, daripada Ummu Salamah, radhiyallahu anha, semoga Allah terhadap beliau. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuharrimu minar radha'ati, tidak mengharamkan, la yuharrimu tidak mengharamkan, menjadikan haram minar radha'ati daripada sebab penyusuan, dari sebab kerana penyusuan, illa melainkan ma fatakal am'a, apa yang masuk membelah ke dalam perut, bukan kat sini je, tak sampai dalam. Fi thadi, pada dada. Wa kana qabla fitam, dan ia adalah berlaku sebelum daripada fitam, itu putus susu. Okey, fatakal am'a asyaqqaha wa salaka fiha, mana membelah perut. Maksud dia masuk dalam perut, dia menyusul dalam perut bayi kenaan. Fi thadi, pada dada, dua dada. Itu pada zaman penyusuan, pada masa fi zaman sadi ai fi zaman radha'. Itu pada masa dada itu makan dengan pakai dada lah. Itu pada zaman penyusuan. Qabla al-fitam, sebelum daripada putus susu. Wal fitamu yakunu bi tamamil haulain. Dan fitam itu berlaku terjadi bi tamamil haulain, dengan sempurnanya 2 tahun. Mana after 2 years then only fitam selesailah penyusuan itu berlaku. Wa qala ta'ala, yang berfirman Allah Ta'ala dalam Quran, wa fisaluhu fi amain, dan dia memutuskan susu untuk budak berkenaan fi amain, pada 2 tahun. Surah Luqman ayat 14. Wal fisal, putus susu itu adalah fitam. Fasala, putus. Fasal. Wasal, fasal. Mad wajib, munfasil. Mad wajib, muttasil. Kan? Pernah dengar kan? Munfasil apa? Bercerai. Okey, pisah. Jadi al-fisal, pisah. Wahwal fitam. Li'annahu yufsalu bihi ar-radi' an ummihi. Kerana ia adalah masa di mana dipisahkan dengannya ar-radi', anak menyusu tadi, bayi yang menyusu tadi, an ummihi, daripada mak dia. An ummihi, daripada mak dia. Dan Allah nyatakan dalam Quran, dalam ayat lain dalam surah Baqarah ayat 233, Allah nyatakan wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wal walidat, dan ibu-ibu yang melahirkan
yurdi'na, mereka menyusukan, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini, 2 tahun, kamilaini, sempurna, liman arada, bagi siapa-siapa yang ingin, ayyutimmar radha'ah, untuk menyempurnakan penyusuan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-233. Okay, semua kali menentukan berkenaan dengan umur, tempoh di mana penyusuan tadi memberikan efek berkenaan dengan mahram ke tidak orang yang disusukan tadi dengan mak dia, mak susu dia, adik-beradik susuan dia dan lain-lain. Maksud dia apa yang menjadikan dia haram atau menjadikan dia halal untuk duduk dengan orang berkenaan, berdua-duaan dan sebagainya. Okey. Maksud dia ada apa haram dan halal. Dengan penyusuan yang sah akan berlaku penghalalan dan pengharaman. Haram kahwin dan halal berdua-duaan ataupun halal jadi seperti adik-beradik betul, dan macam ni memang jadi cuma tak waris je. Itu je, tak waris. Lain berjalan. Waris tidak. Anak susu ni tidak menjadi, bahasa Inggeris apa? Anak susu? Ada anak susu? Orang Inggeris ada Dia buat apa Oh, dia bagi lembu lah. Okey, selembu je. Tak orang Melayu, orang Islam tak ni. Okey, jadi dia tak ada Okey, anyway, kalau benda tu berlaku kan, adik-adik kita sebagainya, jadi macam tu, benda ni peranan. Pasal kadang-kadang kita bagi adik-adik kita susukan anak kita, kadang-kadang isteri kita tak ada susu, mula mungkin baru lahir tak ada susu, jadi kita bagi anak kita menyusu dengan kakak kita ke, adik perempuan kita ke, kan, mak saudara kita ke dan sebagainya. So automatik anak kita tadi dia akan jadi mana contoh macam adik-beradik kita, asal mak saudara dia je, tapi dia akan jadi mak susu dia, dan automatik anak-anak mak saudara dia tadi tu haram dia kahwin. Kalau tidak halal kahwin. Kalau tidak halal kahwin. Tapi dia menjadi jadi halal lah. Dia pergi ke mana dan sebagainya. So jadi mak saudara tu dia memang dia haram kahwin. Anak-anak dia. Bahkan suami dia, suami mak saudara tadi, kalau dia kata anak susu tu ada anak perempuan, anak kita anak perempuan, kita bagi menyusu dengan mak saudara, isteri, adik kita atau kakak kita yang perempuan, automatik suami mereka ni akan jadi apa? Bapa susu pada anak kita. So automatik tu dia jadi haram kahwin. Saya tak timbul tajuk nak tanggal tudung buka apa cik datang. Tudung tak payah. Pasal tu adalah bapa susu dia. Bahkan adik-beradik kawan tersebut pun jadi bapa susu betul untuk dia. Faham tak? Adik-beradik suami kepada adik kita atau ipar kita tu kan. Adik-beradik dia semua sekali akan jadi adik-beradik pak saudara susu kepada anak kita. Jadi kena faham konsep ni. Pasal dengan penyusuan tu berlaku, automatik orang tersebut itu yang menyusukan itu mak dia, iaitu bapa dia. Dan semua siapa yang terkait dengan orang berkenaan adalah semuanya menjadi seperti adik-beradik dia atau pak saudara dia atau bapa dia yang betul. Tetapi cuma satu benda je, tidak mewarisi harta. Hubungan sama, macam ni, waris. Bahkan boleh buat pergi travel bersama-sama, tak ada masalah. Tapi berkenaan dengan satu benda, itu tajuk apa? Tajuk pewarisan harta je tak berlaku. Okey? Faham? Okey. Warawah Darqutni, telah menaikkan Darqutni hadis nombor hadis 4174 4 sengkang 174. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu la radha'a, tiada penyusuan illa ma kana fil haulain, illa melainkan ma kana, apa yang adalah ia, fi haulaini, dalam 2 tahun, dan tempoh within 2 years yang awal. Unzur, lihat Syahsyiah 1 dan juga 5 muka surat 163, tolak 2. Jadi every time dia nampak dalam buku tulis nombor, dia kata buka buku surat sekian, tolak 2 line. Pasal dia tersilap segi nombor. Pasal dia sebenarnya memang kali-kali nombor tu akan lajak 2, tapi tak tahu macam mana ketika mukadimah tu, so dia hilang. So kalau saya berkata kita 163, kita jumpa. Bukan 161 tolak tu, tolak 2 line. 161 lah, 161. Okey, letak kaki 1 dan 5, kat situ ada terangkan berkenaan dengan tempoh 2 tahun berkenaan. Jelas? So syarat pertama mesti dalam 2 tahun. Ya. Tak ada salah. Itu ada zaman-zaman dahulu. Setengah-setengah bangsa dunia ni mengatakan kalau ibu tu menyusukan anak, dia mengandung, nanti anak dalam perut nanti kurang zat. Itu bohong, tak jadi apa-apa. Ada benda, tak ada masalah. Bahkan benda tersebut tak ada larangan daripada Nabi SAW berkenaan dengan untuk penyusuan tu berlaku. So kalau dia kata seorang tu yang menyusukan anak dia mengandung, dia menyusukan anak yang baru lahir pula, tak ada masalah. Kan, dia mengandung, tapi ada anak disusukan, tak menjadi masalah. Dan as long as benda berkenaan, kita kata apa tak memudaratkan diri dia, maka tak memudaratkan bayi dia sebenarnya. Kita kata benda ni Allah Ta'ala jadikan memang tidak menjadi masalah. So kita je kadang keluar, nanti kau budak ni cacat ni, nanti rebut zat. So yang bayi depan ni lain lah, tak sama. Kan, tak sama.
Pasal susu tadi dan juga darah yang dihantar, nutrien yang dihantar pada bayi dalam perut tadi, dia ada sistem automatik yang bimbang. Yang kita makan pun dia akan kenyang, bayi tadi. Kita makan pun dia kenyang, tak makan pun dia kenyang. Kan? Okay, kita faham. Jadi Allah Ta'ala dah aturkan untuk dia rezeki. So, jadi kalau dia kata kita kebetulan kita susukan anak ketika tengah mengandung, tak menjadi masalah, susukanlah. Islam tak larang. Tak ada hukum berkenaan dengan bahawa ia akan mencacatkan bayi kita, tak ada. Tak ada benda pun. Ada orang kadang-kadang anak tu dalam setahun tu sama. No, sama. Anak pertama Januari, anak kedua bulan 12. Apa kita tak tahu apa pasal pula memang tak sahih. Tengah mengandung tu, tengah menyusukan anak nombor 1 tadi. Zaman kita banyak sangat bergantung dengan susu formula. Tak elok. Tak tahu kenapa. Mahal lah tu. Bukan murah, kita bincang tu kan. Satu tin dekat RM60, RM70. Bukannya murah, tapi yalah, kita kata sebenarnya yang paling elok untuk seorang bayi tadi adalah apa yang dikeluarkan oleh susu ibu. Faham Okey. Naik toilet. Baik, tadi kita kata okey, mana syarat pertama mestilah bayi berkenaan untuk dia ada 2 tahun, dia berdalam 2 tahun. Wasani, dan yang kedua. Wasani, dan yang kedua, anturdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Anturdi'ahu, bahawa dia menyusukannya, dia itu wanita tersebut menyusukannya, nya tu bayi tu. Hu tu balik pada bayi berkenaan. Khamsa radha'atin, 5 penyusuan, 5 kali susu. Mutafarriqatin, yang berasingan. Bukan 5 kali sedut, 5 kali penyusuan. Macam saya kata lah, maksud 5 penyusuan tadi, dia nyusu, lepas tu dia boring, pandai tempat lain, lepas tu nyusu balik. Itu dah kira 2. Faham tak? Dia nyusu, dia berhenti, puas kan, dia diam. Okey, dia nyusu sekali lagi, kali kedua. Kali ketiga, maksud itu yang dikirakan sebagai 1, 2, 3. Itu berapa lama tak? Tak kisah, dia macam Tak. tak saya kata tadi. Pasal bayi tadi sebenarnya kalau selagi dia tak kenyang, dia tak lepaskan. Jadi dia takkan lepaskan susu tadi. Bila dia minum susu tadi, okey, minum 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, benda ni kemudian dia toleh. Kemudian tengok ni orang ajar, dia datang nyusu balik. Yang kedua tu 2 lah. Itu 2. Kalau kita dalam sesi 2 jam tu 5 kali dia berhenti, 5 kali susu. Dia dah 5 kali kan? 5 kali ya. Itu jam dia berhenti 5 kali ke ni? dia 5 kali. Pasal dia actually benda tu pasal dia takkan berhenti kecuali dia puas. Lepas tu sambung balik. Bukan maksud dia sampai kena kembung, belotot. Tak buncit pun perut budak nyusu. Bukan macam tu. Kan? Bukan seharian. Dia 5 kali susu. Penyusuannya berpisah. Okay. Dan tadi lupa. Berkenaan syarat pertama tadi, 2 tahun. Yang ini kena ingat. Yang jadi kes apa, yang sebenarnya cerita tu kan. Yang apa, jadi kes orang dekat Perak tu. Kan saya kata, saya sekolah kat Perak tu kan, dekat Bagan Datuk. Betul nampak pakcik seorang tepi jalan-jalan kan. Dia macam apa, macam orang sikit. Serius lah. Lepas tu saya tanya, dia orang cerita. Dia tidak tahu, ustaz tu cerita. Dia kata kes dia pasal siapa yang tergatal, pak mertua dia pun tak pandai belajar fiqah. Dia pun tak tahu hukum. Jadi kes dia kahwin. Dia kahwin dengan seorang perempuan tu. Kemudian bila perkahwinan berlaku, besok paginya bini dia bagi tahu pada bapak. Dia kata, abah pagi tadi abang nyusu kat dia. Lepas tu si bapak dia kata, habis dah jadi anak susu kau. Bercerai sekarang. Bisa, kawan tu jadi gila straight. Ni gila, kisah benar. Kalau ustaz saya tipulah. Ustaz saya orang situ, orang Bagan Datuk, dia cerita yang tu. Mana benda tu berlaku pasal kerana apa? Kejahilan manusia, tak tahu syarat-syarat penyusuan tu berlaku dengan apa. Abah aku pakai lebay sikit, aku dah pandai dah pergi haji dah kan, tahu. Rupanya tak tahu benda. Hampir tu kan. Tak boleh pasal menantu jadi gila. Kan? Itu masalah dia. Jadi kena faham bab ni, apa yang menjadi tadi, dia mesti kurang 2 tahun. So any umur lepas dia berkenaan tidak dikira pakai. Faham? Jangan kita kata macam, awak jadi si isteri dengan suami dia seorang, ini jadi anak susu air. Tak ada, takkan jadi. Dia masih 2 tahun ke bawah. Ini masalah tu. Masalah masyarakat kita tak belajar jadi masalah. Baik. Dia kata 5 kali penyusuan 5 kali penyusuan tadi, tengok nanti ke bawah nombor 2. Rawah Muslimun, dalam riwayat Imam Muslim, hadis nombor 1452. An Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kana fima unzila minal Quran. Aisyah menyatakan, kana adalah fima unzila minal Quran, daripada apa yang turun daripada Al-Quran, dalam apa yang turun daripada Al-Quran. Asyaru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Ni antara ayat Al-Quran yang ada yang turun, kemudian dinasahkan bacaan. Hukum berjalan, bacaan berhenti, tidak lagi berlaku. Dan memang kita kata memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Berkenaan perkara ini, man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, dalam surah Al-Baqarah. Apa-apa yang kami menasahkan, kami mansuhkan daripada sebarang ayat, atau kami lupakan ia,
Na'ti bi khairin minha, kami datangkan dengan lebih baik daripadanya, au misli, atau setara dengannya. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir, kamu tak tahu bahawa Allah Taala terhadap satu maha berkuasa. Jangan datang kita pasal pergi buang kan bagus. Tak, jangan kata-kata Allah Taala anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia nak suruh baca apa yang kita nak kita baca, dia sekat kita baca apa yang dia nak sekat kita baca, itu hak dia. Tapi hukum berjalan kekal. So, jadi Aisyah radhiyallahu anha nyatakan, dia kata kana fi ma unzila minal Quran, adalah di antara perkara yang turun daripada Al-Quran adalah asyru radha'atin mu'lumatin yuharrimna. 10 penyusuan yang maklumat, yang tertentu, yang signifikan. Yuharrimna, akan mengharamkan, menjadikan haram. Maksud dia haram atas orang tu untuk berkahwin dengan orang-orang yang relate dengan penyusuan dia tadi. Mak susu dia, adik-adik susu dia, kakak susu dia, bapak susu dia, kemudian sudah adik-adik bapak susu dia, adik-adik mak susu dia, semua sekali jadi relate terus, automatik jadi haram kat atas dia. Haram tu maksud dia haram itu, haram kahwin. Bukan haram tu haram, nak haram bukan macam tu. Maksud dia budak tu jadi haram kahwin dengan orang yang menyusukan dia, dan apa-apa yang terlibat di situ. Tu maksud dia. Halal untuk dia berdoa dengan orang berkenaan, kan, dan bahkan masalah aurat akan hilang seperti jadi macam anak sendirilah. Okey. Dia kata kemudian summa nusikhna bi khamsi ma'lumatin. Kemudian dinasahkan yang 10 tadi daripada apa turun Quran tadi, dinasahkan dengan 5 yang maklumat, yang signifikan, yang tertentu. Okey. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna fi ma yuqra'u minal Quran. Lalu telah wafat Rasulullah SAW, wahunna, dan ia, yang 5 penyusuan tadi, fi ma yuqra'u minal Quran, pada apa yang termasuk di dalam apa yang dibaca daripada Al-Quran. Maksud dia inna naskhaha kana mutaakhiran. Sebenarnya penasakhan ayat berkenaan adalah apa? Adalah lewat. Hatta, sehingga innahu, sungguhnya baginda, innahu sungguhnya tufiya Rasulullah SAW, wafat Rasulullah SAW, mati Rasulullah SAW, wa ba'dun nasi, sebagai manusia, mazala yatluha Qur'anan, ada sebagai manusia masih lagi membacakan dia sebagai Al-Quran, sedangkan telah dihentikan bacaan sebagai Al-Quran. Dan ini kita tahu bahawa para sahabat Nabi yang Nabi suruh jadi guru-guru Al-Quran tadi telah berhenti baca dan mengajarkan ayat tersebut sebagai bacaan Al-Quran. Dan bahkan orang yang belajar tadi saja yang tak tahu dah tukar, dan benda telah dihentikan bacaan, tapi hukum dia berjalan. Contoh kita pembacaan Rasulullah SAW dengan Jibril, di akhir ayat baginda pun tidak membacakan lagi ayat tersebut. Ini nyata daripada perbuatan Zaid bin Thabit apabila beliau menulis mula Al-Quran untuk jadi resam Utsmani, beliau tinggalkan berkenaan bacaan berkenaan, tak ada. Dan kalau orang kata kalau dia seorang je jadi kenapa dia seorang dia boleh kita percaya? Sebab dia adalah seorang jenius yang Nabi SAW lantik sebagai wakil baginda untuk belajar bahasa Yahudi dalam masa 10 hari. A man, seorang manusia, seorang lelaki yang boleh belajar bahasa dalam masa 10 hari, baca, cakap, tulis. Zaid bin Thabit. Dia genius, dan dia juga penulis wahyu, dan dia juga guru Al-Quran. So, dengan sebab itu kita kata apa dia cakap berkenaan dengan cara susunan bacaan Rasulullah SAW tadi, dalam kali terakhir Nabi membacakan dengan Jibril, diterima pakai. Sebab para ulama di kalangan para fuqaha, kalangan para sahabat mencari dia. Macam bila Umar sarankan supaya Quran itu ditulis, dihimpunkan dalam satu tempat, yang ditugaskan untuk kumpulkan tulisan-tulisan Quran tadi daripada siapa, yang ditugaskan untuk kumpulkan adalah apa? Dia, Zaid bin Thabit. Dia tak cari orang lain. Dan kemudian bila zaman Osman pula nak tuliskan Quran jadi satu tulisan, supaya jangan sampai salah baca, pun dia juga yang disuruh. Kerana itu dia actually kedudukan dia jelas, ada keistimewaan, sampaikan para sahabat Nabi sendiri pun tahu keistimewaan dia. Sebab itu dia orang tak suruh orang lain untuk buat. So bila dalam bacaan Quran yang dia bacakan balik pada kita dan tulis balik pada kita, tak ada bacaan tadi, maksud kena macam disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Cuma ada orang mungkin ketika Rasulullah wafat, tidak tahu telah pun dihentikan bacaan tadi. Kerana mungkin dia belajar itu, Nabi belajar, kemudian Nabi dia tinggalkan, Nabi wafat, dia tak tahu pun telah ditinggalkan bacaan. Tapi hukum dia berjalan. Maksud dia kata hatta singkan innahu, sungguhnya tufiya, mati, wafat Rasulullah SAW, wa ba'dun nas, dan sebagai manusia, mazala, masih lagi berterusan, yatluha, membacanya Quranan sebagai Al-Quran. Li'annahu, sungguhnya orang-orang berkenaan, lam yablughun naskhu ba'du, tak sampai lagi kepada dia penasakhan. Mana dia mansuhnya ayat tadi dari segi bacaan, hukum berjalan, bacaan tidak berjalan lagi, maka mungkin dia tak tahu pun benda itu telah berlaku. So dia masih baca macam Quran.
Tetapi lepas tu bila dapat tahu, berhentikanlah. Bahkan naskah yang disampaikan oleh Osman kepada seluruh penduduk tanah Arab tadi, di jajahan Islam, dia ada guidance kepada orang mana yang jadi masih Quran, masih yang bukan Quran lagi. Jelas? Okey. Dan dia kata wa makna maklumat khamsi maklumatin anna kullu rad'atin mutamayyizah an ghairiha, bahawa setiap penyusuan tadi berlainan dengan yang satu lagi. Mana macam tadi lah saya kata, dia sudut waktu dia dia datang balik. Kalau dia lapar, dia tak ni dah kan, panggil lah pun, dia tak nak, dia mana dia layan. Anak kucing pun kita kata, kalau kita ketarik dia tengah nyusu kan, dia ni jangan dia lari kan, dia kenyang nyusu, dia lari, dia datang balik. Kali kedua datang tu, itu kali kedua fahunna mutafarriqat musyabbi'at, maka mereka semua penyusuan tadi adalah mutafarriqat, berasingan, musyabbi'at, mengenyangkan, bukan sekali sedut atau dua kali sedut sahaja. Okey, bahkan dia mengenyangkan. Baik sebut warawa muslimun, terangkan Muslim hadis nombor 1451 an Ummul Fadli, daripada Ummul Fadl, ibu kepada Fadl bin Abbas radhiyallahu anha, anna Nabi SAW qala, baginda SAW bersabda, la tuharrimur radha'atu awir rad'atani, tidak akan mengharamkan satu penyusuan atau dua penyusuan, awil massataini, satu hisapan atau dua kali hisapan. Mana hisap sekali, hisap dua kali tidak menjadikan haram. Macam penyusuan sekali atau dua kali tidak menjadikan haram. So haram tadi dengan 5 kali penyusuan. 5 kali penyusuan yang berlainan. So dia saya kata tadi, nak fahamkan maksud dia adalah budak tu menyusu, kemudian berhenti, kemudian nyusu balik. Akhirnya dia macam tu. Kadang-kadang dia boleh orang pipi sini, dia tengok sekejap apa jadi. Lepas tu nyusu balik. Itu dah kali kedua. Dia bukan maksud dia dengan dia nyusu sampai tidur, kemudian besok nyusu sampai tidur, lusa nyusu sampai tidur, jenuh juga. Kan? Tak, bukan macam tu. Bukan itu yang dimaksudkan. Faham Okey. Kalau sekali je Ustaz, dia menyusu sampai kenyang, lepas tu tak jadi. Itu yang Nabi kata, sekali penyusuan tidak berlaku. Okey. Kalau dia nyusu sekali terus tidur pun pergi satu lah. Bilang satu. Wa yasiru, okey, dengan dua syarat tadi, budak tu bawah 2 tahun, 5 kali penyusuan. Wa yasiru, dan akan menjadi zaujuha aban lahu, suami kepada wanita menyusukan tadi, bapa kepada budak berkenaan. Bahkan dia sebut macam ni sebab nak bagi tahu bahawa kalau jadi bapa, so adik-beradik bapa pun adalah juga sebagai apa? Bapa betul lah. Okey, kenapa? Tengok dekat bawah. Nombor 1. Rawal Bukhari, dalam Imam Bukhari hadis nombor 4518. Wa Muslim, dan Muslim hadis nombor 1445. Anna Aisyah, bahawa Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, istadzana alayya Aflahu, telah minta izin untuk masuk menemui aku Aflah, seorang lelaki bernama Aflah. Siapa Aflah ni? Akhu Abil Qu'ais, adik-beradik atau saudara kepada Abul Qu'ais. Abul Qu'ais ni adalah bapa susu Aisyah. Ba'dama unzilal hijab, ini dia datang nak jumpa aku setelah turunnya hijab, turun ayat hijab yang mana surah Al-Ahzab mana dia dihijabkan isteri-isteri Nabi SAW, dan disuruh orang kena minta apa-apa, minta daripada belakang hijab. So yang dapat datang masuk jumpa isteri-isteri Nabi ni kecuali tak ada siapa kecuali Nabi dan mahram mereka saja. Orang lain tak boleh masuk datang bertemu. Jadi lelaki ni Aflah ni ni saudara kepada Abul Qu'ais, minta kepada Aisyah nak jumpa. Fakultu, berkata Aisyah radhiyallahu anha, maka aku pun kata, fakultu, lalu aku pun kata, la azanu lahu, aku takkan izinkan untuk dia hatta astazina fihi an-nabiyya sallallahu, sehingga astazina, aku minta izin, hatta asal ada astazinu, tapi pasal ada hatta jadi astazina, hatta astazina, sehingga aku minta izin fihi, berkenaan dia, tentang dia, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu. Fa inna akhahu, kerana sungguhnya fa inna, kerana sungguhnya akhahu, saudaranya Abul Qu'ais laisa huwa arda'ani, bukanlah dia yang susukan aku, yang susukan, walakin arda'atni imra'atu Abul Qu'ais, tapi yang menyusukan aku adalah isteri kepada Abul Qu'ais. Jadi the idea of relationship tadi, mungkin orang terfikir bahawa dia dengan apa? Dengan perempuan berkenaan je lah, kan? Dengan orang tersebut saja. Jadi kita nampak relate kat situ, faham tak? Maksudnya dia relate kat situ saja. Jadi bila timbul tajuk ni, dia kata yang nyusukan aku bukannya adik-beradik dia.
Isteri adik-beradik dia. Itulah mak susu aku. Isteri kepada Abul Qais. Okey. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu datang menemui aku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala alayya, lalu masuk menemuiku, alayya kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu, aku kata kepada baginda, ya Rasulullah, inna Aflaha, sebenarnya Aflah, akha Abil Qais, saudara kepada Abul Qais, atau abang dia atau adik dia Abul Qais punya ni, ista'zana, dia minta izin nak menemui aku. Fa abaitu an adzana lahu, lalu aku enggan untuk mengizinkan baginya. Aku enggan nak izinkan. Hatta asta'zinaka, sehinggalah aku bagi minta izin kepada engkau. Aku tak nak bagi dia keizinan jumpa aku, melainkan setelah aku minta izin pada engkau ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu berkatalah Nabi SAW, wa ma mana'aki an ta'dzani, wa ma mana'aki an ta'dzani, dan apakah yang mengikat engkau untuk engkau berikan keizinan? Nabi kata, apa yang mengikat engkau? Ammuki, dia adalah bapa saudara. Wa ma mana'aki an ta'dzani, apakah yang menghalang engkau daripada engkau beri keizinan? Ammuki, dia adalah bapa saudara engkau, bapa saudara sebelah bapa engkau. Dia bapa saudara sebelah bapa engkau. Nabi kata macam tu, ammuki. Qultu, Aisyah kata, qultu, aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna rajula, sebenarnya lelaki berkenaan, laisa huwa ardu'ani, bukan dia yang susukan aku. Yang susukan aku bini dia. Kan? Walakin ardu'atni imra'atu Abul Qais. Kan dia bukan lelaki, bukan lelaki ni susukan aku, tapi yang susukan aku adalah Abul Qais punya isteri Abul Qais. So dia ni adik-beradik Abul Qais. Yang susukan aku isteri Abul Qais. So apa kaitan pula kan? Nabi pun kata, faqala, Nabi pun bersabda, idzani lahu, izinkanlah untuknya, fa innahu ammuki, kerana sungguhnya dia adalah bapa saudara engkau daripada penyusuan. Taribat yaminuki, untunglah sangat engkau ni. Nabi kata macam tu kan. Okey, ya taribat maksud dia apa, beruntunglah tangan kanan engkau. Ai fuzti wa rabihti. Maka kita kata, lah, untungnya lah budak ni. Macam itulah kita kata kan. Nabi kata dia, untunglah engkau. Maksud dia, bukannya dia ada word penginan, maksud taribat siadak, maksud lain dia adalah berkenaan dengan maksud asal dia itu iftaqarat wala siqat yaminuki biturab, berdebu dan juga melekat tangan kanan kau dengan ni, rugilah kau, maksud dia. Itu lafaz lain, tapi sebenarnya lafaz yang Nabi maksudkan adalah untungnya kau. Maksud kita lah bertuahnya. Kita kata kan, bertuahnya pada orang tu, sedangkan tak ada kaitan. Kita cuma cakap benda tadi nak cakap lah pasal kita nak sebut pada dia, nak marah tak boleh. Tapi bila Nabi cakap itu bapa saudara kau, dia dawan pula, dia kata yang menyusukan aku bukannya bapa dia, bukan dia, bukan suami dia, dia ni bukan ni, yang itu isteri kepada Abul Qais, dia kata. So meaning that, okay, bila seorang tu menyusu dengan seorang wanita, suami wanita berkenaan automatik bapa susu dia. Okay, kalau si perempuan tu kahwin dengan orang lain, bapa susu dia kekal tau. Adik-beradik dia semua sekali sebagai yang kalau mak dia kahwin dengan orang lain, mak susu dia kahwin dengan lain, bapa susu baru, bapa yang baru tu adalah bapa tiri susu dia. Maksud dia masih haram kahwin dia, tapi adik-beradik orang tu tidak. Maksud dia dikira sebagai tuan punya susu. Maksud tuan susu bukan tuan susu. Suami tu, suami dia mana satu? Ketika penyusuan tu berlaku, siapakah suami dia yang sah? Suami yang sah itulah punya adik-beradik semua jadi macam adik-beradik bapa kita sendiri. Faham Dia bukan setakat mak, bapa dia, yang suami tu. Tapi kalau dia kata si imak tadi kahwin dengan suami baru, suami baru tadi punya diri sahaja yang berlaku jadi mahram kita. Tapi yang dia punya adik-beradik dia tak. Dia macam bapa tiri lah, tahu bapa tiri kan? Bapa tiri bila seorang lelaki kahwin dengan seorang wanita, kata wanita tu ada anak kepada anak perempuan berkenaan dengan suami perempuan tersebut adalah tiri kan, haram kahwin selama-lamanya. Kalau dia kata kalau kebetulan berlaku persetubuhan, memang haram selama-lamanya. Kalau dia kata akad nikah saja, mana mak perempuan tersebut semua haram kat atas dia. Anyway, kita masih bincangkan. Tapi yang kita fahamkan sekarang bahawa adik-beradik lelaki tersebut bukan. Adik-beradik bapa tiri tu tetap haram, halal kahwin dengan wanita, dengan anak perempuan tersebut. Faham tak? Bahawa dia bukannya menjadi mahram kekal. Adik-beradik yang suami pertama, ya, kekal sebagai bapa saudara betul. Macam katakan dalam kisah ni Aisyah radhiyallahu anha, kisah Aisyah ni, katakanlah bercerai dah Abul Qais ni dengan mak susu dia. Still berjalan bahawa Abul Qais tadi tetap bapa susu dia. Adik-beradik Abul Qais tadi masih lagi
bapak saudara dia? Saudara Susu. sesusu. Bapak saudara susu. Bapak saudara susu. Pasal dengan penyusuan yang berlaku. Pasal memang betul-betul jadi macam adik-beradik betul. Okey? Dengan syarat berkenaan. Jelas Okey. Ada soalan? Aku bincang kat belakang kenapa? Ada soalan? Tak ada? Tak ada, okey. Ya. Wali boleh jadi kan? Tak boleh. Wali tak boleh. Kecuali kita kata tak ada wali yang tu jauh lagi, jauh sangatlah, terlampau jauh-jauh sangat. Jauh sangat. Dari segi masalah apa dia berkata pengharaman tadi tu, ya. Penghalalan satu benda lain. Dia ciri masalah apa walak ni dalam bahasa dalam Islam. Dia bukan setakat bab berkenaan dengan apa kita panggil jadi nikah kahwin. Tanggungan kalau orang tu mencuri ke apa ke dan sebagainya, kita tanggung. Contoh macam kita katakan saya wali orang berkenaan kan. Wali maksud dia saya penjaga dia, saya guardian dia. Maksud dia apa dia buat, hatta dalam negara dalam sistem Islam, kalau dia kata orang tu bunuh, dia tak boleh nak dapat duit untuk bayar, akan dia cari daripada wali-wali dia. Daripada bapak saudara dia belah bapak, sepupu dia belah bapak, adik-beradik dia yang lelaki, anak dia. Itu kabilah start itu. Dia akan cari itu pembayaran. Ustaz, macam saya lah ada anak susuan kan. Kemudian tu macam perbelanjaan ke apa Tak ada. tak payah Tak ada. untuk mak dia. Ya, dia putus kat masalah yang halal tu apa, yang haram tu apa. Yang haram dia adalah perkahwinan. Yang halal dia adalah berdua-duaan. Lain tak ada benda. Dia tak mewarisi harta kita. Faham tak? Dia tak mewarisi harta kita. Dia jadi boleh temankan kita je. Jalan-jalan kan, nak pergi jalan-jalan, nak pergi tu kan. Dia untunglah jadi susu kan, boleh dibawa jalan ke mana-mana. Kan? Kan? Pergi umrah boleh temankan, pergi mana pergi temankan. Dan jadi halal kan. Nah begitu dia yang kita kena faham sekarang, yang menjadikan dia halal hanyalah masalah berduaan menjadi teman orang sebut. Tetapi dalam masalah apa tanggungan harta tidak berlaku. Begitu juga dengan masalah tajuk lain macam contoh macam kita kata warisan harta tak berlaku. Perwarisan harta tidak berlaku. Yang berlaku hanyalah apa? Pengharaman. Yang diharamkan dia perkahwinan. Yang dihalalkan adalah berduaan. Dan juga sebarang masalah aurat dan sebagainya menjadi seperti adik-beradik kita sendiri, mak kita sendiri, dan juga orang yang kita kata inilah haram kita kahwin. Itu je. It's nothing about tanggungan, nothing about ni. Kalau tak, takutlah orang nyusukan anak orang. Nak nyusukan ini kalau salah aku tanggung pula budak ni, mati kan. Anak aku 14 orang lah ni. Kan kena macam mak saya kan, 14 orang anak. Ketua datang nak nyusukan, minta susu. 5 ni anak budak ni susukan. 14 campur 1 5. Tak nak nyusukan anak tadi. Penyusuan ni actually untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan, bukan menjauhkan lagi. Kan nanti orang takut nak nyusukan anak orang. Sebab apa? Sebab tu nanti kan kena tanggung pula. Kena tanggung pula. Yang bapak susun pula. Udahlah, janganlah susukan anak orang. Kau nak gila ke? Anak kita ni pun tak cukup nak makan. Faham tak? So sebab benda tu nak mengeratkan, merapatkan. Dan tapi yaudahlah kita kata benda tadi kena pastikan kat situ. Okey. Okey. Ya. Beza macam mana tak faham? Maksud dia umur bawah 2 tahun. Satu lagi dia 5 kali kenyang. Bukan hanya sekali. Bahkan ada kata bila Nabi sebut wa fisadi. Fisadi pada dada. Cuma masalah dia para ulama bahaskan, dia kata bukan semesti budak minum daripada dada. Kalau dia kata dia minum daripada botol susu, aci juga. Tak boleh tu kan. Bukan menyusu dalam dada je. Kalau dia kata diperahkan tak dalam mangkuk ke, dalam bekas ke, dalam kap ke, dalam botol ke, dan penyusuan berjalan, budak tu menyusu jalan. Dia kira sebagai dengan susu tu masuk, bukannya dengan masalah dada saja. Bukan dada saja. Benda tu actually benda tu tidak cuma tajuk. Dia susu tadi. Yang pentingnya budak tadi kenyang susu, berkenaan 5 kali sekenyang. Bukan semesti dia kena hisap daripada dada perempuan tersebut. Faham okey. Kat sini dia ada kurangkan sikit. Nanti saya kena tambah dari tempat lain. Okey, dia kata tadi dia ada benda tinggal. Okey, kita ambil sikit yang pengharaman, kemudian kita pindah ke buku satu lagi. Okey, baik. Wa yahrumu, dan akan mengharamkan alal murda'i, ke atas orang yang disusukan, ke atas bayi yang disusukan,
diharamkan ke atas bayi yang disusukan tadi, at-tazwiju ilaiha, perkahwinan kepadanya. Nya tu mak susu tadi. Wa ila kulli man nasabaha, kepada setiap yang nasab dengan berketurunan dengan dia. Maksud nasabaha tengok ke bawah. Okey. Nasabaha ai intasaba ilaiha binasabin aw radha. Dia yang jadinya sebab jadi nasab kepada dia, keturunan kepada dia dengan keturunan kelahiran, dilahirkan anak tersebut, ataupun yang lahir bersama dia, dia lahirkan atau lahir dengan dia. Faham tak? Dengan sebab kelahiran ataupun radha. Dia susukan budak lain pula. Kampung A dia susukan kampung B. Budak tu dengan budak susu budak tadi dengan budak seorang lagi yang disusukan oleh mak susu dia tadi, tetap adik-adik susu. Jadi macam adik-adik lain juga. Kabintiha, seperti anak perempuannya, anak perempuan tersebut. Wa ukhtiha, dan juga adik-beradik perempuan kepada wanita berkenaan. Wa nahwi dzalika, dan juga selain itu. Jadi dia cilah yang turun lahir daripada dia atau yang setara dengan dia ataupun yang atas daripada dia sebenarnya. Okey, itu yang asal dia bernasab bawahlah. Nasab, okey. Lepas tu dia kata wa yahrumu 'alaiha tazwij ila murdi' wa waladihi, dan haram ke atas dia, ke atasnya perempuan tadi, at-tazwij, berkahwin, ilal murda', kepada bayi yang dilahirkan tadi, yang disusukan tadi, wa waladihi, dan anak-anak keturunan dia. Contoh macam anak pada budak yang menyusu tadi dengan makcik tersebut, anak tersebut adalah cucu susuan dia, maka haram. Dia macam anak betul lah, macam cucu betul. Okey, wa waladihi. Tengok di bawah. Dia kata nombor 3 unzur hasyah 1 5 atas tadi. Betul yang hadis Nabi kata yuhramu min ar-radha'ati ma yuhramu min nasab. Diharamkan daripada penyusuan apa diharamkan melalui melalui nasab keturunan. Apa akan diharamkan melalui penyusuan, apa yang diharamkan melalui keturunan. So kalau keturunan, siapa yang haram kita kahwin? Maka orang-orang tersebut termasuk dalam penyusuan sama saja. Okey. Dan kemudian dia kata duna man kana fi darajatihi. Okey. Duna man kana fi darajatihi, selain orang-orang yang berada pada darjat dia, pada keturunan dia, darjat tahap dia, seperti akhihi wa ibnu ammihi. Contoh macam anak susu tadi punya apa? Punya adik-beradik. Tak? Yang relate dengan dia cuma anak susu tu saja. Faham tak? Tapi budak susu tadi adik-beradik kepada apa? Kepada mak tu, mak susu tadi haram mak susu tu kahwin. Dan budak anak susuan tadi kepada bapa susuan dia tadi pun semua sekali haram dia kahwin. Macam kisah Aisyah tadi dengan Aflah kan. Tapi daripada mak tadi turun ke bawah, budak tu saja dan keturunan dia, lineage dia, bukannya orang yang sebelah. Contoh macam adik-beradik dia. Contoh macam yang menyusu tadi A adik-beradik C. Makcik yang menyusu tadi dia hanya haram dengan A. C dia boleh kahwin. Dia tak haram. Yang haram hanya dia saja. Tapi ke atas adik-beradik mak dia sekali dikira sebagai orang-orang yang apa? Haram ke atas dia. Adik-beradik bapa susu dia haram ke atas dia. Tapi daripada atas ni turun ke bawah, yang haram pada dia adalah ni, dia saja. Dan juga keturunan dia ke bawah. Bukannya orang yang setara dengan dia. Ataupun contoh macam apa, dia kata ibnu ammihi, macam sepupu pada kawan ni. Mana dia ada sepupu, mana adik-beradik kepada bapa dia. Ni mak dia boleh kahwin, mak susu dia boleh kahwin dengan orang berkenaan. Ini zaman dulu pasal kahwin awal, muda. So kadang-kadang kalau dah mati, mak susu dia punya suami mati, memang dia akan timbul lah. Lepas tu nanti kan adik orang kata, mak susu kau comelnya. Dia kata dia boleh kahwin, tak ada masalah lah. Macam kalau dia kata zaman dulu pasal perkahwinan awal, zaman kita perkahwinan lewat. So bila kalau mati tu dah mati, dah tua dah. Okey, faham Okey. Kemudian dia kata sikit lagi. Dia kata au ala at-tabaqati minhu, ataupun a'la, lebih tinggi satu tahap daripada anak susu tadi. Contoh macam bapa betul kepada anak susu tadi, mak susu dia boleh kahwin. Atau dia kata tadi ataupun bapa saudara, adik-beradik bapa dia yang betul, pun mak susu dia boleh kahwin. Mana satu tahap bawah atau atas ni, apa yang setara dengan tu ataupun yang atas daripada tu. Adapun bawah daripada dia tak boleh. Itu cucu susu tadi betul. Kan anak susu kita punya cucu, punya anak cucu kita. Tapi adik-beradik dia bukan adik-beradik susu. Faham? Okey. Okey. Saya buka lagi pasal ada sikit ada benda kat situ. Okey, ada kata apa? Dalam surah Al-Nisa, okey, ayat yang berkenaan dengan tajuk mak susu ni haram adalah dalam surah An-Nisa 23. Wa ummahatukum min ar-radha'ati allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah. Dan ibu-ibu kamu daripada penyusuan yang menyusukan kamu
ataupun adik-beradik kamu daripada penyusuan. Itu dalam surah An-Nisa. Okay, dalam hadis Nabi, inna radha'ati tuharrimul wiladah. Sebutnya penyusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran. Okey, itu tak ada masalah. Ijma' pun kita dah faham. Okey, baik. Syarat pun kita dah faham. Cuma ada sikit kat sini. Okey. Okey. Ma yatarattabu ala qarabati radha'ati. Apa yang tersusun, apa yang mendatang daripada hubungan kekeluargaan daripada segi radha'ah. Yatarattabu ala qarabati nasyiati bisabi radha'ati hukman. Okey. Tersusun kena datang pada hubungan yang timbul, kekeluargaan yang timbul sebab penyusuan, ada dua hukum. Dua hukum tadi adalah satu hukmun yata'allaqu bil hurmah, satu hukum yang berkaitan dengan pengharaman. Yang kedua hukmun yata'allaqu bil hil, yang satu hukuman kedua adalah hukum yang berkaitan dengan tajuk penghalalan. Satu berkaitan tajuk pengharaman, satu berkaitan tajuk penghalalan. Okey, dia kata amma ma yata'allaqu bil hurmati, adapun apa yang berkaitan dengan pengharaman, fa innal irda' dengan penyusuan tadi lahu kepada seorang bayi itu minat ta'sir lahu minat ta'sir, dia mempunyai hubungan, mempunyai kesan fil hurmatin nikah, dalam pengharaman pernikahan. Mislu mali qarabati an-nasab, sama seperti kerana hubungan kekeluargaan dengan nasab dan keturunan. Fa ummuka min radha' wa in alat, kerana sungguhnya mak kamu daripada penyusuan tadi, dan apa yang atas. Okey, semua sekali apa in alat wa bintuka wa in safalat, dan juga anak kamu sampai ke bawah, wa ukhtuka li abawaika aw li ahadihima, dan adik-beradik engkau oleh bapa atau salah seorang daripada itu, muharramatun alaika, haram ke atas engkau, bisababi hadhil qarabah, dengan sebab apa? Hubungan keluarga ini. Mana bapa susu tadi punya anak lain, kan kalau kahwin, kata bapa susu tadi kahwin, baru dapat anak lain. Anak bapa susu tu pun masih lagi anak, dikira adik-beradik kita. Dia jadi macam bapa betul lah, orang jenis macam bapa betul. Kalau bapak kita kahwin, dia bukan adik-beradik anjing Ada anjing. Ada adik-beradik susuan. Mana bapak tu kahwin dengan perempuan lain, dapat anak baru yang kita punya kaitan dengan mak yang pertama, ataupun mak yang masih lagi kahwin, bapak tak perlu ceraikan bini satu lagi, dia boleh kahwin satu lagi. Okey. Anak dengan isteri yang satu lagi tu, yang bukan mak susu kita, kan? Actually dia punya masih lagi jadi adik-beradik kita. Dia adik-beradik sebapa kita. Okey? Dia kata bisa bihadhil qarabah allati ja'at an tariqi radha'. Jadi cuma kali orang tadi terharam ke atas engkau dengan sebab hubungan ini yang datang daripada jalan penyusuan. Susu saja pun kata orang tadi. Jadi macam bapak betul. Okey? Boleh? Faham Wa amma ma yata'allaqu bi atharil hil. Adapun yang berkaitan tajuk kesan halal, fa inna kullu ma yahillu bainaka wa baina qaribatika wa qaribati laka minan nasabi kal ummi wal binti yahillu bainaka wa baina man bainaka wa bainaha radha'atun. Okey, dia kata apa yang jadikan halal adalah kerana apa? Sesungguhnya fa inna, maka sesungguhnya kullu ma yahillu, setiap apa yang halal, bainaka, di antara engkau, wa baina qaribatun laka, dengan orang yang wanita yang hubungan kekeluargaan kamu dengannya, minan nasabi, daripada nasab, itu seperti mak atau anak perempuan dan sebagainya, yahillu bainaka wa bainaka wa bainaman bainaka wa bainaha radha'ah, maka halal untuk di antara engkau dengan orang berkenaan, yang ada di antara engkau dengan dia ni penyusuan. Mak susu macam tu juga. Contoh macam kita kata pegang ke, salam ke, apa ke sebagainya, cium pipi ke, kan, tak ada menjadi masalah. Fa yahillu bainahuma an-nazar wal khulwa, maka halal untuk mereka berdua tadi itu apa? Lihat dan juga berdua-duaan. Temankan rumah tak ada orang, kan, temankan tidur ke, tak ada masalah. Maksud dia itu adalah benda yang halal untuknya. Maksud dia bukan tidur sebilik. Tidur sebilik dengan mak kita, bukan tidur sebilik, kan. Okay, maksud dia benda tadi adalah keadaan, maksud apa yang halal untuk mak kita dengan kita, semuanya halal untuk kita dengan wanita berkenaan yang kita ada dengan dia hubungan penyusuan. Li hadis yang Aisyah radhiyallahu anha, kerana hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar radha'ata tuharrimu ma tuharrimu al-wiladatu. Dia kata sesungguhnya penyusuan tadi mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran. So ini kelahiran yang haram dengan sebab kelahiran tadi. Contoh macam mak kita lahir dengan siapa, mak kita lahirkan siapa, kan, orang-orang tadi haram kat atas kita, kan. Macam tu juga dengan mak susu kita lahir dengan siapa, mak susu kita lahirkan siapa, pun juga jadi haram kat atas kita. Atau dengan perkahwinan itu dengan bapak susu kita, macam tu juga keadaan dia. Jelas?
Okey. Masalah ketiga, isbatur radha'. Okey, macam mana kita buktikan berkenaan dengan penyusuan ni? Perlu berapa orang saksi? Ini kena confirm. Pasal banyak orang kadang-kadang ada masalah tajuk ni. Dia kata kena banyak saksi dan sebagainya. Kita tak dengar sini. Yathbutu ar-radha'u bi syahadati imra'atin wahidah. Sabit penyusuan ini dengan penyaksian seorang wanita mardiyah yang diredai, ma'rufah bisidqi yang dikenali dengan kebenaran. So ini wanita yang kita tahu dia benar, tak menipu dan sebagainya, maka penyaksian dia berjalan. Okey? Maksudnya kalau dia kata telah berlaku penyusuan di antara engkau dengan engkau, aku susukan kau, kau susukan dia, ataupun kau susu dengan sekian, aku nampak jadi dia saksi je, maka benda berkenaan dah kira berjalan. Seorang cukup. Sebenarnya ni bukan benda aktiviti yang dibuat beramai-ramai. Saya suka budak ni, malah tengok mana ada orang buat macam tu. Jadi dengan sebab itu kita kata tak adalah benda ni berlaku bersorok-sorok, maka berjalan. Okey. Dia kata okey, syahidat bidzalika ala nafsiha, dia menyaksikan wanita tadi yang dipercayai, diredai, dikenali dengan kebenaran, dia menyaksikan ke atas dengan perkara penyusuan tadi, ala nafsiha, ke atas diri dia sendiri, au ala ghairiha, ke atas orang lain. Kalau atas diri sendiri lagi kuat. Kalau kita saksi atas orang lain pun diterima pakai. Itu annaha arda'at tiflan fil haulaini khamsa rada'at, bahawa dia telah menyusukan seorang bayi, seorang budak pada tempoh kurang daripada tempoh 2 tahun, 5 kali penyusuan. Dia cakap macam tu, jalan kira. Wadhalika, kenapa kita kata macam ni? Li hadis Uqbah bin Harith. Kerana hadis Uqbah bin Harith, qala, berkata Uqbah bin Harith, tazawwajtu imra'atan, aku telah kahwin dengan seorang wanita. Faja'at imra'atun, maka datang seorang wanita yang lain, faqalat, lalu dia kata, inni qad arda'tukuma, aku susukan kamu berdua. Ini bini kau ni aku susukan, engkau pun aku susukan, dia kata. Salah dah kahwin dah. Kan? Punya tak gila macam pakcik tu kan. Fa'ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, baginda pun bersabda, wa kaifa wa qad qil. Macam mana kau nak buat? Dia dah cakap macam tu kan. So Nabi terus accept kata-kata tersebut. Tidak Nabi kata macam pada dia supaya mungkin betul ke tidak, tak payah. Nabi kata kaifa, macam mana kau nak buat? Wa qad qil, sedangkan dah dikatakan. Nabi kata da'ha angka, tinggallah, biarkanlah wanita tadi daripada diri kau, mana jauhkanlah, tinggalkanlah. Kalau dia kata tengah cinta, jenuh kat tu tak? Salah juga. Dia cerita Korea. Ini cerita Korea kan? Apa dulu Winter Sonata tak faham, saya pun tak faham cerita tu. Kan budak-budak dekat daripada tanah Arab pun beri datang bawa datang benda berkenaan. Mana jadi cerita. Lepas tu hampir-hampir jadi bapak betul. Dia pula kan adik-beradik. Tak boleh kahwin. Masalah awak. Semua banggang-banggang cerita. Anyway, kalau benda tu berlaku, kalau perempuan tu menyaksikan benda tersebut dikira. Tapi mungkin qarinah boleh memperankan lah. Contoh macam orang tu bengang, tak nak bagi orang tu kahwin dengan anak ni, nak kahwin dengan anak dia. Dia kata aku sekian-sekian. Then qarinah timbul lah. Macam tak tinggal setahun setempat. Contoh macam orang wanita tadi tak pernah pergi ke Sabah. Budak tu besar kat Sabah. Tiba-tiba dia kata, aku susukan kau. Dan tak ada dah. Tak boleh pakai lah benda tu. Qarinah terpakai lah. Kalau kata ada permusuhan ke persengketaan yang ada berkenaan. Tapi dalam masa sama Nabi SAW tetap tekankan kalau dia kata benda tu betul dan haram, so biar tertinggalkan. Ikrar lebih besar. Ikrar. Mana benda tu lebih bahaya pengharaman tadi. So Nabi SAW tinggalkan. Tinggalkanlah. Dia kata, maksud dia itu yang Nabi SAW kata pada lelaki berkenaan. Kaifa wa qad qil. Macam mana kau nak buat sedangkan dah dikatakan macam tu? Da'ha angka, tinggalkanlah ia daripada diri kau. Nabi SAW tinggalkan wanita tersebut. Jenuh gak kalau bercinta kan. Okey. Au nahwi ataupun sebagai seumpamanya. Kenapa dia kata macam tu? Wali anna, kerana apa? Kerana benda ni adalah anna hadhihi syahadata, kerana penyaksian wanita ni ala aurah, ia berkaitan dengan tajuk aurat. Betul tak? Berkaitan tajuk aurat, bukan benda yang ada orang dedah depan dada, depan tunjuk sini. Dia benda tu sorok. So bukan benda yang didedahkan depan mata orang. So kalau benda tu berlaku dengan seorang nampak, tak menjadi masalah. Benda tu dikira pakai. Fatuqbalu fiha syahadatun nisa, maka diterima padanya, pada tajuk ini, syahadatun nisa, penyaksian wanita-wanita, munfaridat yang bersendirian, anir rijal, yang tak ada lelaki hadir. Ini sama kalwiladah, seperti kelahiran. Macam ni kat anak engkau tidak? Iya, anak dia. Asal kelabu kan, tak putih. Asal ni kan putih, kenapa tak hitam? Benda tak ada kaitan. Masalah penyaksian, nasu kata ini anak tu, terima.
Kan terima. Kalau kesilapan tu kan tukar-tukar, selalu kan kau lain macam kan. Kau anak aku ke tidak? Budak-budak kan kita buat lawak macam tu menangis budak. Kau sebenarnya anak pungut je kan sebagainya kan. Budak-budak nangis tu. Kan? Tapi konsep dia kena faham bahawa memang penyaksian seorang tadi dalam benda kaitan dengan aurat dia kena pakai. Untuk wanita pasal dia bukan hadir depan lelaki. Tak ada dikatakan kena lelaki hadir. Jenuh juga tu. Nak nyusulkan anak je. Panggil Pak Imam dengan Bilal daripada masjid. Ni nak nyusulkan anak ni. Pak Imam datang. Apa buat? Susu? Mana boleh? Kan tak boleh tengok. Kan? So, jadi benda sebab itu kita kata tak boleh dibuat. Maka dengan sebab itu penyaksian seorang wanita diterima pakai. Pasal ini adalah aurat. Maka aurat pada tajuk-tajuk benda ni diterima pakai penyaksian wanita secara berasingan daripada tanpa hadir lelaki. Jelas? Ini bab ni tadi tak disebut dalam buku kita belajar. Saya kata kalau dia kata sebut tadi, dia tak sebut. Kalau sebut saya baca. Dia tak sebut. Dia cuma berhenti dekat situ je. Dan masuk baru tajuk berikutnya dia terus masuk berkenaan dengan tajuk nafkah. Siapa tanggung siapa? Siapa tanggung siapa? Kita bincang insya-Allah. Siapa tanggung siapa nanti? Siapa yang kena tanggung siapa? Seorang wanita siapa dia wajib tanggung? Seorang lelaki siapa wajib tanggung? Seorang anak siapa wajib tanggung? Seorang suami siapa dan seterusnya. Kita akan belajar insya-Allah. Baik, ada soalan? Ustaz. Ya tak? Yang sekiranya yang macam penyaksian tadi, kalau tak ada orang yang saksi, cuma kita saja dan anak-anak kecil lah kan. Kita ya? Kita wanita tu boleh saksikan ke atas diri dia sendiri. Pasal perempuan tadi kata pada sahabat Nabi, dia kata, aku susukan kamu berdua. Engkau susukan, perempuan ni aku susukan. So kan Nabi kata suruh terima. Tak kira. Ataupun dia saksikan ke atas orang lain. Kau tak boleh kahwin dengan dia. Aku nampak kau nyusul dengan tu. Dia pun susu dengan akak tadi. Macam tu dah. Kalau dia kata adik-beradik susu direct, tak ada masalah. Ni adik-beradik susu yang kita tak kenal. Kena tak gambar. Tak gambar. Tag dalam apa, dalam Facebook kan. Ni anak siapa. So dia kenal lah pula. Salah. Okay? So faham Tapi dia dengan anak-anak saya tu, yang atas ke yang bawah ke semua adik-beradik. Yep. Semua haram kahwin. Dia dengan dia bukan dia dengan akak, dia dengan adik-beradik akak, dia dengan adik-beradik suami akak. Semua sekali tu adalah dia punya ni. Berarti keluarga. Keluarga betul. Mana aurat tak boleh jaga. Ya, tapi janganlah bogil. Maksudnya ni masalah aurat tak jaga pakai seluar pendek tu, anggang nama dia. Maksud dia tudung tak pakai tak apa. Orang kita kan ada masalah, saya kata aurat tak jaga, dia kata tak pokok, tak pakai baju. Bukan maksud dia. Kan, maksud dia kita pakai yang sopan lah untuk wanita tadi tu. Tapi kata kaki selak ke, tangan selak ke sini ke, tak ada masalah lah. Kan, itu maksud dia. Ni kadang orang kita ni bila nak nampak itu kata aurat tak jaga, ni kadang ada orang tertentu. Ni kadang ada rumah dia pakai seluar pendek jalan adik-adik tengok, tak boleh, itu tak boleh. Kan? Itu haram. Dan walaupun kita kata adik-beradik sendiri pun bukan itu untuk dedah kan. Bukan itu cara dia. So, jadi konsep dalam Islam benda tu tadi, yang maksud dia apa yang halal dan sopan lah maksud dia. Bukan halal tak sopan tu. Kan bila Islam haramkan letakkan supaya diasingkan tidur anak-anak kita bila umur mereka dah sampai peringkat tertentu. Maksud dia ada sebab lah. Kalau tidak tak ada sebab terasing kan. Dia masyarakat Jepun lain sikit kot, saya tahu saya. Tak ada abang tak datang. Pasal dia orang kadang-kadang mandi sama-sama tu biasa. Kan? Dia sama. Mana bapak mandikan anak perempuan, mandikan bapak sebagainya. Benda tu jadi macam bondage, hubungan keakraban. Maka agaknya kalau basuh najis pun sama. Allah Allah, tak tahu kan. Tapi diorang ada idea macam tu. Tapi kita sebenarnya Islam ada limitation. Pasal seorang bapak, Nabi sendiri kan dia adalah Nabi. Tapi ketika mandikan anak dia yang mati, dia tak mandikan sendiri. Bahkan dia ada tabir dan dia bagi arahan di balik tabir. Kita pernah bincang kan bab jenazah kan. Anak dia Zainab mati. So Nabi suruh orang tersebut mandikan anak dia daripada balik tabir. Walaupun anak dia. Tapi Nabi tak kata aku Nabi biar aku mandikan. Tak. Faham? Laki-laki pun perempuan. Itu ada pengasingan kat situ. Walaupun kita kata anak kita sendiri. Cuma hubungan tadi lah yang benda-benda yang perempuan contoh macam seorang wanita, perhiasan dia yang nyata, yang selainnya nyata. Kan selain daripada muka dan tapak tangan dia dedah kan. Maka pada adik-beradik tadi tak ada masalah lah. Rambut dia ke, sikat rambut, jalan kan semasa. Tapi bukan dalam peringkat sampai nak pakai seluar pendek, pakai baju ketat sampai nak sampai macam angkat ketik nampak ketiak. Ini nampak ketiak. Itu bukan. There's no such thing in Islam. Kan? Faham? Sopan tetap berjalan. Kesopanan tetap ada. Bukan sampai peringkat macam tu. Faham? Maksud dia benda tu memang selesa. Nak pakai comfort, comfy, orang perempuan kadang-kadang ayat pelik-pelik tu, pakai baju tak senonoh, lepas tu kemudian dia nak rasa macam tu. Tak usah lah.
Kan Allah Ta'ala bagi, so simpan lah, jangan buat kerja tak senonoh. Okey. Baik, faham So, jelas. Ada soalan tak ada Maknanya banyak disadvantage yang jadi ibu susu. Jadi ibu susu di England sana? Disadvantage. Kalau kita kena explain kan, kalau dia ada balik susu. Tak ada advantage. Bagus juga. Maksudnya kadang kata anak-anak kita semua tak ada, dia je teman kita. Maksudnya lepas tu kita kena explain lah, ni sedang Tapi terkahwin nanti. Kena terangkan lah. Tapi tak, serengkau tu pada yang kita punya relate. Kalau anda kata adik-beradik kita punya anak, sepupu dia boleh kahwin. Yang tak boleh kahwin, macam mana anak kita boleh kahwin dengan sepupu dia? Anak susu kita boleh kahwin dengan sepupu dia. Yang dia tak boleh kahwin siapa? Anak kita sendiri. Kalau dia kata bapak tu kahwin banyak, ada itu kena bagi tahu juga. Ada orang kata bukan setakat tu, bapak tu kahwin bukan susuan punya. Dia kan kahwin adik-beradik. La ilaha illallah syarikalah kan. Tu konsep tu kena jaga bab ni. Tu kadang-kadang bila orang kata adakah perlu kebernafaran di Jabatan Agama Islam berkenaan cerai dan kahwin, saya kata ya. Saya bimbang dan takut nanti tiba-tiba lineage, tiba-tiba tengok tak pendaftaran tak dibuat. Last kali tengok adik-beradik. Jadi kes banyak kes ni. Bukan benda baru, bersepah-sepah. Pasal bapak tu kahwin sini, pindah sini, kahwin sini, pindah sini. Lepas tu orang anak dia jumpa kahwin. Ada tu peringkat sampai dah anak cucu baru tahu. Tak ada benda, fasah je lah. Cuma anak yang lahir tadi, anak syubhah, panggil anak nikah syubhah. Dia bukan anak haram tau. Dia anak nikah syubhah. Bin pada mak je, habis cerita. Macam mana? Itu keadaan dia. Tapi secara asasnya kita kata bukan disadvantage. Dia baik, pasal apa? Kita jadi teman kita ada. Kadang kata anak-anak kita tak nak kawan kita ada kawan lain. Itu cerita dia. Dia kadang anak nak ada teman. Kadang-kadang satu peringkat tertentu tak ada siapa kita nak berteman. Kadang orang kita kata pergi umrah. Lepas tu macam, Ustaz nak pergi tak ada orang teman ni. Kata mana saya tahu. Takkan saya kata ya juga kan. Saya dengar baru ni kata Sultan Saudi Arabia bagi 45 tahun ke atas boleh. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada siapa dengarlah tajuk tu. Pasal ada orang dia kata lepas 45 tahun tanpa mahram tak apa. Dengar ceritanya. Gila. Tapi wallahu ta'ala alam. Tapi benda tu jangan jadikan sebagai lesen lah. Kalau yang Saudi kata tak apa, hadis Nabi jangan langgar. Tahu? Jelas? Ada soalan? Tak ada. Okey, nanti insya-Allah kita bincangkan nafkah. So siap-siap tabung untuk dipecahkan. Okey. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala salam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.